Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk sesi PDPR kita pada petang ini. Untuk hari ini kita akan tengok subjek akidah dalam bidang ulum syar'iyah, iaitu di bawah tajuk sifat Allah yang bersifat ilmu. Sifat Allah yang bersifat ilmu. Pernah dengar tak sifat Allah bersifat ilmu ni? Pernah dengar tak? Cuba fikir. Benda ni berlaku seharian, tapi cuma mungkinlah kita tak sedar benda tu rupanya ini adalah merupakan sifat Allah. Nanti insya-Allah lepas pada pembelajaran kita ni kita sedar rupanya Allah ni adalah antara sifat-sifat ilmu Allah. Insya-Allah. Untuk hari ini kita akan tengok ataupun kita akan belajar pengertian. Apa itu pengertian sifat ilmu? Sifat ilmu Allah ni apa pengertian? Yang kedua, kita akan tengok hukum beriman dengan sifat ilmu. Apakah hukum kita? Hukum beriman. Nanti kita akan tahu. Yang ketiga, tujuan kita beriman dengan sifat ilmu apa dia? Kita juga akan tengok akibat mengingkari sifat ilmu. Kita juga akan tengok perbanding beza ilmu Allah dengan ilmu manusia ni. Apa perbezaan? Banyak beza. Kita akan tengok perbezaan tu. Dan yang terakhir kita akan tengok kesan mempercayai sifat ilmu Allah. Sifat ilmu Allah ni ada apa kesan dia? Kita akan tahulah nanti. Bila kita belajar kita akan nampak rupanya ni adalah kesan mempercayai sifat ilmu Allah. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian ilmu. Apa itu pengertian ilmu? Ilmu ialah pengetahuan sebenar tentang sesuatu. Pengetahuan sebenar. Bila kita sebut berilmu, maksudnya kita tahu orang tu maha mengetahui, bukan maha mengetahui, maha ni untuk Allah saja. Allah mengetahui benda yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Manusia tak tahu apa yang akan berlaku esok. Kita tahu tak esok ni hidup ke tak kita? Kita tak tahu, tapi Allah maha mengetahui kita ni hidup ni esok ni hidup ke, sihat ke, ataupun sakit ke tiba-tiba kita esok. Allah maha mengetahui. Kita sebagai manusia ni kita tak tahu. Kita sekadar kita menjangkakan tu ya. Kita ni sekadar jangkaan lah. Okey, apakah hukum beriman? Hukum beriman sebagai umat Islam, kita wajib yakin bahawa Allah itu bersifat ilmu. Ia maha mengetahui. Allah maha mengetahui sesuatu dalam diri kita ni. Allah maha mengetahui. Kita tahu tak kita sakit? Tak tahu, tapi Allah maha mengetahui. Okey, apakah tujuan kita beriman dengan sifat ilmu Allah? Sama-sama kita fikir. Apakah tujuan kita beriman dengan sifat Allah ni? Sifat ilmu Allah ni. Allah maha mengetahui. Kita sebagai manusia ni kita ada sifat jahil. Bukan kita tak maha mengetahui, kita ada sifat yang kita tak tahu. Okey, yang pertama, kita takut kepada Allah. Bila kita tujuan kita beriman dengan sifat Allah ni biar menghadirkan rasa takut dalam diri kita kepada Allah, jujur dalam amalan, rajin menuntut ilmu, berfikir ke arah kebaikan, bersemangat melakukan amal kebajikan. Jujur dalam amalan, contohnya kalau kita tak berpuasa, orang tahu tak? Orang tak tahu kita minum dalam bilik. Contoh. Tapi Allah maha mengetahui. Allah nampak kita ni puasa ke hari ni dok ke, kita royak ke mak kita semayang dah, sebenarnya kita tak semayang. Tu antara contoh lah jujur dalam amalan ni. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada akibat mengingkari sifat ilmu Allah. Apakah akibat bila kita ingkar kepada sifat ilmu Allah ni? Kita cuba fikir. Apakah akibat dia? Boleh tak? Apakah akibat? Nampak tak? Bila kita ingkar, kita tak percaya, kita tak beriman dengan sifat ilmu Allah ni. Apa yang akan berlaku? Yang pertama, kita akan sombong. Kita tak beriman, kita tak percaya dengan sifat ilmu Allah ni, kita akan sombong, bongkak, tidak jujur, malas berusaha, merosakkan iman, melakukan kemungkaran. Kita mencuri, kita kata orang tak tahu kita mencuri. Memang orang tak tahu, tapi Allah maha mengetahui pukul berapa kita mencuri.
Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Orang tak nampak tapi Allah Maha nampak. Bukan Maha nampak, tahulah. Okey, apakah kesan mempercayai sifat ilmu? Kesan dia berlawanan dengan akibat mengingkari. Apakah kesan bila kita mempercayai sifat ilmu Allah? Yang pertama, kita akan menginsafi kekurangan diri sendiri dan menyedari keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha untuk mencari ilmu yang diredai oleh Allah, menguatkan lagi keimanan, takut kepada hadir dalam diri tu rasa takut, perasaan takut kepada Allah dan berfikir ke arah kebaikan. Kita berfikir ke arah kebaikan. Kita tak fikir pun nak buat jahat, tak fikir pun ke arah kemungkaran. Kita tak terlintas bila kita beriman dan kita mempercayai sifat ilmu Allah. Seterusnya kita tengok perbandingan pengetahuan Allah dengan pengetahuan manusia. Apa perbezaan dia? Yang pertama, tidak terbatas. Ilmu Allah tidak terbatas, ilmu manusia terbatas. Sentiasa benar ilmu Allah, tiada permulaan tanpa perantaraan. Allah tak memerlukan perantaraan pun. Manusia memerlukan perantaraan. Pengetahuan perkara yang gaib, mengetahui perkara yang akan berlaku. Ilmu manusia ni terbatas, ada permulaan, menggunakan perantaraan. Kalau sakit kita perlu jumpa doktor. Macam itulah. Okey. Semoga kalau ada yang tak faham boleh tanya dalam grup. Semoga kita jumpa lagi untuk sesi PDPR pada sesi seterusnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.